Dan kami rasa ada beberapa persoalan yang perlu dijawab oleh pihak polis kepada publik. Yang pertama, isu yang kita perlu persoalkan adalah kenapa pihak polis menolak permintaan dan permohonan untuk mengadakan satu public assembly. Itu isu yang pertama. Yang kedua, kenapa polis yang menembak peluru hidup itu tidak memakai uniform, polis uniform? Kerana dia dalam plain clothes. Dan adakah dia bertugas pada masa tu atau dia hanya tidak bertugas? Itu perlu dijawab oleh pihak polis, kerana ini menimbulkan persoalan sama ada beliau telah dimasukkan dalam crowd dan adakah dia bertindak sebagai agent provocator dalam plain clothes, dan adakah beliau bertindak dan ini menimbulkan curiga oleh orang di sekelilingnya yang menghendakkan satu perhimpunan aman dan mengambil tindakan membuat citizen arrest. Kerana orang awam boleh buat citizen arrest kalau seseorang cuba membuat rusuhan. Dan itu isu yang amat penting. Kalau beliau polis tetapi dalam plain clothes, mana tahu orang awam, bagaimana mereka tahu ini adalah seorang polis? Jadi mereka membuat sebagai rakyat yang bertanggungjawab, mereka membuat citizen arrest untuk mengelakkan kerusuhan berlaku. Jadi itu satu persoalan yang perlu disiasat, dan pihak polis perlu menjelaskan kenapa polis dalam plain clothes di dalam crowd. Yang pertama, kita lihat siasatan Suhakam terhadap peristiwa Jalan Kebun. Yang kedua, Suruhanjaya baiki polis dibuat oleh pihak kerajaan Suruhanjaya baiki prestasi polis. Yang ketiga, himpunan di KLCC. Ketiga-tiga itu memberi rekomendasi, iaitu himpunan aman tidak perlu permit. Yang keempat, keputusan mahkamah. Saya sendiri yang didakwa di Jelbu, dan akhirnya mahkamah buat keputusan tempat private tak perlu permit. Jadi semua keempat-empat perkara itu dilanggar oleh polis. Badan mana nak beritahu bahawa polis yang melanggar undang-undang di Malaysia? Undang mahkamah daripada keputusan Suruhanjaya dan juga siasatan Suhakam. Tadi yang telah disebut oleh rakan-rakan tadi, tempat itu sudah berkali-kali diadakan ceramah. Sebenarnya memohon permit itu pun tidak betul. Tak perlu memohon permit, sebab itu adalah private house. Memohon permit ini hanyalah untuk menghormati polis sahaja. Kalau ikut putusan mahkamah dan laporan yang dibuat oleh investigation daripada Suhakam dan sebagainya, tak perlu memohon. Ini private house. Cuma memberitahu cukup, tapi nak menghormati polis maka memohon permit. Ingin menarik perhatian tentang plain clothes polis. Yang mana kalau selain daripada apa yang disebutkan oleh saudara Yap, yang mana adakah plain clothes polis dibenarkan untuk membawa pistol dan melepaskan tembakan untuk menyuraikan satu perhimpunan. Dan juga dalam kes juri karate Indonesia yang dipukul oleh 4 orang plain clothes polis itu. Jadi saya sebenarnya nak menyoal, apakah kuasa yang diberikan kepada plain clothes polis? Adakah mereka dibenarkan untuk pukul orang, untuk mencederakan orang dan membawa senjata? Saya rasa ini adalah satu kes yang serius. Satu lagi ialah, apakah sekarang pegawai polis dibenarkan untuk membawa senapang ataupun pistol yang benar dengan bulat yang benar, yang hidup dalam perhimpunan orang ramai? Ini berlaku dalam insiden di Payang Mengkuang pada minggu lepas, dan juga dalam kes Batu Puruk ini di mana mereka juga membawa pistol dengan bulat hidup.
saya berharap Suhakam menyelidik dari segi ini. Terima kasih. Saya hanya mau menekankan betapa dalam hal perkara menangani tragedi buruk ataupun tragedi berdarah pantai Batu Buruk ini, supaya Suhakam sebagai Suruhanjaya yang dimandatkan dengan statut parlimen segera mengambil tindakan penyiasatan yang menyeluruh ini, kerana kami khususnya yang jadi mangsa dalam hari ini, yang khususnya bagi bersih, yang sedang mengadakan nationwide campaign ke arah electoral reform, dapat merasakan bahawa media yang dimainkan media hari ini dengan apa yang diistilahkan sebagai kewartawanan jahat, malicious journalism, yang kalau diizinkan berterusan, maka kami pula yang menghadapi trial by the media, yang hari demi hari sengaja atas dasar malafide atau atas apa yang disebutkan sebagai politically motivated, memperburukkan kedudukan parti-parti pembangkang atau istilahkan dengan parti-parti pembangkang. Ini saya rasa merupakan satu yang disebutkan dalam persidangan Suruhanjaya pada 9 September, Suruhanjaya Suhakam sendiri, yang disebutkan, saya boleh quote apa yang disebutkan oleh Yang Mulia Tunku Abdul Aziz, mengatakan bahawa inilah antara perkara yang merupakan, yang meletakkan amalan demokrasi di negara ini sebagai satu yang pada kami hari ini sudah menjadi apa yang disebutkan sebagai electoral authoritarianism. Media khususnya dinafikan kepada kami, dan apa yang sedang kami hadapi hari ini, kami pula yang dituduh, kami pula yang menjadi yang terpaksa dikandang orang salah. Yang disebutkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, bahawa ini semua adalah politically motivated dan premeditated. Dia pula yang melontarkan tuduhan dan hukuman ini kepada kami. Jadi ini saya kira Suhakam sebagai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia dan mutakhir ini mengadakan persidangan atas agenda pilihan raya, perlu mengambil pensiasatan ini secara menyeluruh. The forensic aspect, the ballistic aspect, the entire aspect, a thorough investigation perlu dikuatkuasakan dengan kadar yang seberapa segera seperti mana yang dituntut oleh rakan-rakan saya. Terima kasih.